Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Dan ketiganya, memberi zakat pada harta yang bangsa wajib zakat. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, anugerah daripada dia semata, dengan belah ihsan dia semata-mata. Dialah satu-satunya yang boleh beri anugerah pada kita dan anugerah pada sekalian alam ni. Alhamdulillah, dia anugerahkan kita wujud atas muka bumi ini, diberi kita pula Islam melalui mak ayah kita, dan di lapangan dada kita untuk membenarkan apa yang sepatutnya kita dan benarkan dalam kalimah syahadah itu. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala telah mudahkan segala-galanya pada kita untuk kita taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, syukur diberi kita kehalubaan minat untuk belajar, mengisi kekosongan diri kita yang dengan kita belajar dan dapat faham itu, reti kita, faham kita siapa Allah, siapa Rasulullah, benar-benar boleh hidup atas nama Islam dan iman ini. Betul akidah kita ke Allah Ta'ala, betul akidah kita ke Rasulullah, betul ada akidah kita ke makhluk Allah, dan betul kita khasnya hati itu dengan faham kita yang betul tu boleh tawajuh ke Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan boleh datang, boleh solat dengan berjemaah, boleh berada di tempat yang sangat mulia ini, yang insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman. Kita masih duduk bicara bab rukun Islam. Rukun Islam yang kedua adalah semayang fardu tiap-tiap sehari semalam 5 waktu. Ya. Dia benda besar semayang ni. Dan fungsi semayang, tujuan semayang, matlamat semayang adalah menzahirkan kemuncak penzahiran keabdian kita pada Allah Ta'ala. Isyarat Quran, aqimis salata li zikri, dirikan solat untuk semata-mata mengingati aku. Kita memang diperintahkan ingat pada Allah Ta'ala. Umum perintah Allah Ta'ala ingatkan dia, kata fazkuruni azkurkum. Kamu semua sentiasalah ingatkan aku akan balas ingat kamu kepada aku. Jadi antara matlamat hidup kita ni boleh sentiasa ingat Allah Ta'ala, tauhid dengan Allah Ta'ala. Nampak ingat berakidah, tauhid ni khasnya atas nama umum sebut Quran, fazkuruni. Allah Ta'ala perintahkan ingatkanlah aku. Bak boleh ingat, boleh rasa sedar, boleh perasankan Allah Ta'ala ni, dia lah bak i'tiqad, dia lah bak faham, dia lah bak kenal kita ke Allah Ta'ala.
Jadi solat ni dia bab kenal dengan Allah Ta'ala. Bahkan kalau luar solat pun kita duk zikir dengan Allah Ta'ala adalah bab kenal Allah Ta'ala. Sama ada dah memang kenal dengan tu kita zikir, ataupun kita dah belajar, kita kena ada ilmu, dengan tu kita kenal Allah Ta'ala. Dengan tu kita buat latihan zikir supaya memang benar-benar kenal dengan Allah Ta'ala. Dan dengan latihan zikir itu, hati sanubari kita ni memang boleh capai Allah Ta'ala, boleh sampai kepada apa maksud zikir kita tu. Pasal yang tu pun ada bab memang kena belajar. Memang kita kena reti sungguh macam mana dengan kita faham dan kita reti dan kenal perasaan dengan Allah Ta'ala ni siapa. Allah Ta'ala ni istilahnya nanti dia bukan ghaib lah, dia hadir katanya. Ghaib memang dengan mata kita tak nampak lah, tapi dengan hati sanubari yang Allah Ta'ala telah berikan cahaya nanti, dengan sebab ilmu yang kita belajar, dengan sebab zikir yang kita sentiasa ingat ke dia, dia bukan ghaib sebenarnya, dia hadir. Dia hadir. Nak boleh hadir ke dia itulah, itu yang mesti ada backup ilmu yang sempurna, kefahaman yang sempurna. Ya Allah Ta'ala memang sepatutnya sentiasa hadir. Yang sepatutnya yang kita ghaib kan ni masih Allah. Itulah kaedah ulama-ulama kita sebut. Nak belajar dia pun memang khas belajar tu. Kita belajar akidah macam ni umum lagi istilahnya. Dari sudut nak fokus pada hati sanubari kita, macam mana nak islahkan hati sanubari kita. Kita belajar dalam bab akidah macam ni namanya belajar umum lagi ni. Belajar akidah yang sangat umum kan? Iman ke Allah, Allah jadikan kita umum kan? Kita nak dengan Allah Ta'ala ni dia satu hubungan yang sangat khas. Itu yang solat tu, isyarat Quran tu, aqimis salata li zikri, dirikan solat khas untuk ingati aku. Jadi nak mengingat Allah Ta'ala tu macam mana? Kita dari sudut fizikal jasad dah buat perbuatan yang atas nama takwanya dengan rukun syaratnya. Takwa jasad tu kita buat dah. Jadi yang kita nak upgrade tu apa? Takwa qalbi. Hati tu kita nak hidupkan. Macam mana untuk dengan hati itu kita hidupkan? Boleh benar-benar istilahnya semayang tu jadi jalan untuk kemuncak ingat Allah Ta'ala. Dan bila semayang ni kemuncak ingat Allah Ta'ala, di luar semayang memang tak pernah lalai daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya macam itulah kita. Para ulama kita, tutup guru kita ajar macam itulah. Jadi ada ilmu besar untuk kita boleh ingat Allah Ta'ala. Dengan umumnya ada zikir, ada wirid, ada doa, ada tasbih, tahlil, ada zikir, zikir dengan sebut lafaz, sebut pula lafaz Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Antara zikir tu baca Quran kan. Antara zikir tu khas atas hubungan pula dengan Rasulullah, selawat atas Nabi SAW. Kita selawat pun, selawat tu sebenarnya kita kena perasankan yang kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah berikan rahmat dia, itulah selawat dia, dan berikan kesejahteraan dia, berikan salam dia kepada Nabi kita Muhammad SAW. Doa juga minta supaya berikan dia al-wasilah dan berikan dia fadilah, berikan dia satu maqam mahmud, tempat terpuji. Itu semua termasuk dalam doa-doa kita, selawat kita atas Nabi Muhammad SAW. Yang walaupun atas nama selawat, selawat tu maksudnya kita perasan, kita sedar minta ya Allah, ya Allah, mohon ke Allah Ta'ala tu sebenarnya. Hati tu kena hidup rasa
memang kita minta kalah, ya Allah kamu berilah selawat salam kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selawat tu maksud dia. Tu maksud dia. Jadi di luar semayang tu memang kita ada istilah zikir, ada wirid, ada doa, baca Quran, selawat. Dan di luar solat pun kena ada kasih. Kasih apa? Kasih ke Allah, kasih ke Rasulullah, kasih pada makhluk Allah, kasih ke kita ni. Kasih kita macam mana? Kasih diri kita supaya jangan diri kita ni ikut nafsu, ikut syaitan. Kasih makhluk Allah, jangan bagi ada makhluk Allah. Macam mana kita boleh taat pada Allah Ta'ala supaya makhluk Allah semua pun boleh taat pada Allah Ta'ala. Kasih kat Rasulullah siapa? Pasal dia betul-betul makhluk. Dialah antara makhluk yang paling kuat hubungan dengan Allah Ta'ala. Ya, dengan tu dia akan jadi perantara untuk mohonkan keselamatan kita ni kat dunia ni, di akhirat ni. Dialah yang boleh berikan keselamatan pada kita dengan mohon syafaat pada Allah Ta'ala. Kita kita punya amal, kita punya permintaan mana? Nabi-nabi, rasul-rasul yang ulul azmi yang lain pun di akhirat esok dia kata nafsi, muka sekupang kita ni agak-agak boleh lepas negeri. Jadi tak dapat tidak mesti ada kasih dengan Rasulullah, dan memang ada akidah kita ke Rasulullah. Rasulullah saja yang akan boleh bagi syafaat. Dia saja yang boleh tolong kita. Dia saja yang boleh beri rekomendasi untuk, dengan itu Allah beri rahmat pada kita, bagi kesejahteraan pada kita. Kita sendiri, amal kita sendiri, ilmu kita sendiri, dengan apa, kenal kita dengan Allah Ta'ala sendiri, adakah dengan itu boleh selamatkan kita? Nipis sangatlah. Tu yang ada akidah kita dengan siapa? Dengan Rasulullah besar sekali. Dan bila Rasulullah besar sekali, siapa lagi wah Rasulullah ni? Rangkaian Rasulullah lah. Para sahabat, tabi'in, para ulama, para awliya. Satu kalau atas namanya para ulama, para awliya yang betul-betul mereka ni ialah pewaris Nabi dan Rasul, ada hubungan sungguh dengan Allah Ta'ala, mereka ni lah bagi syafaat pada kita. Paling besar syafaat yang kasih besar kita antara para ulama, para awliya, tabi'in, para sahabat. Besar sekali ialah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Dialah satu-satunya yang boleh bagi syafaatul uzma itu. Satu orang yang kita nak kena kasih ni paling besar Rasulullah, kerana sebuah makhluk, dan semestinya yang bawah pada Rasulullah umumnya para ulama, para awliya. Ulama betul-betul ulama yang memang mereka ni memang boleh bawa kita untuk syafaat dengan kita di akhirat esok. Kalau takat nak suruh semayang ni, terus lagi semayang Jumaat, jarakkan sosial, suruh cucuk vaksin, lepas tu sallu fi buyutikum, tak payah. Tak tahu, saya kasar sikit lah sebut-sebutnya tu kan. Tak payah. Orang macam ni kita nak kata yang ni pewaris Nabi ke? Tuan-tuan saya tak tahu lah. Kalau saya kata bukan pewaris Nabi macam ni. Ayat saya selalu sebut apa? Gila babi ke? Bukan pewaris Nabi. Orang macam ni kita nak minta, nak bagi syafaat. Dia lah. Nak syafaat apa? Dia nak tunjuk kita jalan kat dunia ni. Jalan untuk kenal Allah, jalan untuk tauhid Allah Ta'ala, jalan untuk pergi rumah Allah pun ditutup. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa lagi? Tak ada seorang pun yang lebih zalim daripada makhluk yang dia menegah mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu, menegah disebut nama Allah Ta'ala di masjid Allah Ta'ala, wa sa'a fi kharabiha, dan dia termasuk dalam senarai orang-orang yang nak meruntuhkan masjid. Runtuh bangunan ada, runtuhkan macam mana nak imarahkan dia ada. Yang dia imarahkan mari datang vaksin. Betul kan? Kita tengok macam tu kan sangat. Yang ni pewaris ulama. Tak ada. Yang pewaris ulama. Ni pewaris Rasul macam ni. Yang ni salihin.
yang ni siddiqin, yang ni syuhada. Saya kata satu saya berani cakap ada. Kita ada guru-guru kita yang ajar kita prinsip macam mana nak kenal orang yang istilahnya ahlullah, orang yang betul-betul bawa kita pada jalan Allah Ta'ala. Satu kita bila mengaji guru jumpa betul ni, siapa tak betul tu memang kita berani, tak ada takut lah. Saya tak ada takut lah. Nak kata orang-orang yang memang yang ni pun waris Nabi waris Rasul, kata itu lah. Walaupun kau bawa lah perwatakan lembut macam mana pun, nampak akhlak kau menjulang ke langit sekalipun, akhlak benda kau runtuhkan rumah Allah, runtuhkan untuk orang datang masjid, runtuhkan untuk datang ke rumah atas nama ibadat, tapi atas nama vaksin datang. Tak kena itu. Satu, kita ada kena kasih ke Allah, ke Rasulullah. Besar sekali kasih ke Allah Ta'ala. Macam mana tutup guru para ulama kita ajar. Antaranya belajar dia, antara dia ilmu tauhid. Apa dia? Allah dia jadi yang kita, dia rezeki yang kita. Makhluk ni kena ghaib kan dia. Hati ni hadir ke Allah Ta'ala. Itu yang aqimis salata li zikri. Dirikan solat ni untuk ingat Allah Ta'ala. Itu yang kata luar solat pun ingat Allah Ta'ala. Macam mana nak boleh dapat kasih ke Allah Ta'ala? Besar pelajaran tu. Yang tak kasih ke kita. Orang bagi, kalau kerajaan bagi bantuan prihatin lah. Ni dia bagi melalui kena beli handset. Handset pun 300. Jangan saya buat muka itu. Kalau dia bagilah handset 3,000 macam mana? Senyum tak? Allah bagi kita berapa ribu? Tak ada duit nak bayar. Ni tutup guru kita ajar macam tu lah. Nak faham zikri tu, kasih ke Allah Ta'ala. Allah dia bagi ada kita lah. Dia bagi nyawa kita. Nyawa apa duit? Nyawa. Top up kalau orang kerajaan bagi free lah. Hari-hari 5 GB. Free. Online laju. Unify pun kalah. Ni lah. Free. Seronok. Ataupun ada tolong bayar pula kita. Kita punya YB bayar contoh kan. Contoh lah. Menteri besar bayar macam mana? Seronok tak menteri besar ni? Kita punya Perdana Menteri bayar pula. Prihatin makanan pula dia bagi kita macam mana? Bukan 200. Tak payah naik bendera putih. Semua dia bagi. Beras, nasi, lauk, macam mana? Dia bagi semua. Peri pula tu. Macam mana? Kasih tak kita? Bagus tak kerajaan ni? Allah dia bagi matahari peri tak? Udara peri tak? Patutnya nak kasih ke siapa lagi? Kasih ke kerajaan ke? Kasih kepada menteri besar ke? Pada isteri ke? Pada majikan ke? Besar sekali kasih ke siapa? Allah. Nak belajar mana tu? Kita dah belajar tu kan? Kita dah belajar tu kan? Ada benda bukan susah pun, dia ada common knowledge tu. Cuma nak betul-betul walaupun common knowledge tu yang istilah syai' ma'lum fid din bid darurah, dalam masa yang sama nak dapat ada satu pelajaran khas pula. Mesti ada ilmu khas, mesti ada guru khas, ada kursus khas untuk di situ. Mesti ada. Pasal tambah pula nak semayang ni dapat ada hubungan khas dengan Allah Ta'ala. Luar semayang pun masih ada hubungan khas dengan Allah Ta'ala. Mesti ada. Nanti yang disuruh kita zikir banyak-banyak. Keluar daripada lalai tu. Lalai ni memang rosak kita. Tuan-tuan saya tak tahu lah kan. Lalai rosak. Walaupun kita lalai ni tak adalah tahap berjudi. Tak adalah buat lari anak dera orang. Boleh itu dah kan. Tak adalah jahat kita tu tak. Merampok. Tak ada lah. Kalau yang ada tu taubat lah. Nak kata apa ni, kita tak adalah jahat itu. Tapi kalau tengok dari segi hukum, dari segi takrifan, kita jahat lagi sebenarnya. Walaupun nak semayang pun jaga, semayang duha pun semayang, witir semua jaga, qiyamul lail semua tak pernah miss nak bangkit bangun. Kalau tengok kita punya perjalanan sebagai perjalanan hamba Allah Ta'ala, kita istilahnya masih khianat lagi dengan Allah Ta'ala. Kita masih banyak derhaka lagi Allah Ta'ala ni. Kita banyak lalai lagi pada Allah Ta'ala ni. Sampai kita tak ada perasaan apa pun Allah Ta'ala. Tak cinta. Cinta apa? Kenal pun tidak. Rasa pun tidak. Sedar Allah Ta'ala pun tidak.
Nak rasa kena apa? Terasa yang kita ni dibencanakan bermacam-macam ni untuk balik ke Allah Ta'ala, rasa salah ke Allah Ta'ala. Macam mana kita rasa bersalah dengan mak ayah kita, nak balik ke mak ayah kita, nak balik ke mak kita. Istilahnya apa? Tengok ke belakangan ni Ustaz, jatuh apa? Kereta rosak, motor berlanggar, kan? Kaki patah, luka terhirih tangan, katalah itu kan. Hai, ada salah apa dengan mak kita ni? Hai, nak jumpa mak ni. Angkat telefon, mak tak angkat. Mak pun selalu telefon, dia pun tak call kita. Hai, kena pergi jumpa ni dengan mak ni. Ada macam banyak benda tak kena kita dengan mak ni. Nak jumpa mak, boleh peluk mak, yang itulah bahasa itu kan. Itu saya bagi contoh, saya guru saya bagi contoh gitu juga. Macam kalau bolehlah jumpa mak, balik dengan mak, rapatkan hubungan balik dengan mak. Macam tu lah. Macam tu lah. Ni Allah Ta'ala bagi macam-macam ni. Dia bagi pemimpin bengong, dia bagi menteri bengong, gitu. Dia bagi menteri agama bengong, kasar sikit tu. Orang agama kita bengong, pejabat agama bengong, pejabat agama mana umum lah kan. Kita pun dia bagi kita bengong, dia bagi kita hilang bengong ni, sampai kita pun kebengongan. Nak keluar rumah tak boleh. Ni ada pasar pula, bukan PKP, pasar pula. Pasar ni apa? Pasar nak bagi kurang kepada angka 4,000 ke bawah. Tu baru pasal 1, kena setahun ke kau? Macam mana? Setahun lah, dia tak turun-turun lagi angka ni. Setahun lah pasal 1, belum pasal 2, belum pasal, ni pasal 3 pasal 3 pasal 3, pasal 2, pasal 1. Ada pasal-pasal lah. Apa nak sebut? Kita lelok apa? Jadi bengong kita tu. Dalam duk bengong tu pun tak balik juga kita ke orang salah. Hai, masalah kita ni. Tak rojok juga ke orang salah. Tak faham dengan orang Ta'ala. Macam tak ada jalan nak balik pada orang Ta'ala. Hai, masalah kita ni. Macam mana nak luar semayang oleh zikrullah? Macam mana nak dengan semayang tu? Aqimis salah li zikri, untuk semata-mata tauhid dengan Allah Ta'ala, ingat dengan Allah Ta'ala. Ni apa nak cerita apa ni? Nak cerita rukun Islam. Itu hubungan dengan Allah Ta'ala. Lepas tu dengan Allah Ta'ala cukup ke hubungan Islam ni? Tidak. Pasal ada hubungan kita dengan dalam agama Islam ni, ada istilah hablum minallah, hablum minannas. Ada hukukullah, ada hukukul ibad. Hukukullah apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hukukullah salat, aqimis salata li dzikri fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum uzkurullaha zikran katsira sallu alaihi wa sallimu taslima ud'uni astajib lakum. Tu khas dengan Allah Ta'ala tu. Dengan makhluk apa dia? Mesti ada hablum minan nas, mesti ada hukukul ibad. Apa dia? Atuz zakah. Zakat tu yang wajib tu. Ada banyak duit lagi tak? Ada belanja besar lagi tak? Ada orang susah tak? Nak buat apa? Infak, belanja. Walladzina yunfiquna walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Walaupun tak bagi zakat, zakat dah bagi, bayar dah fitrah apa? Dia ada haqqum ma'lum. Dia ada satu tanggungjawab yang dia tahulah ni tanggungjawab dia. Untuk siapa? Lisaili wal mahrum. Dia kena belanjakan harta dia, beri pada lisail, pada orang yang dok meminta-minta, wal ma'lum, dan juga orang yang memang dah diketahui dia ni memang susah dan memerlukan bantuan. Kita yang ada duit ni, ada kesenangan ni, wajib bagi bantuan. Bantuan kemanusiaan, orang kafir pun bagi. Takkan kita orang Islam sama Islam tak bagi bantuan pada orang Islam? Kadang-kadang kita terlepas pandang. Bagus cadangan demo tu, kibarkan bendera putih sikit lah kan, gunakan isu keliling kita.
Kadang kita terlepas pandang, kita rasa macam orang ni senang, orang punya makan minum tak ada, gaji tak ada, duit tak ada. Ada orang hutang tak ada, hutang untuk bayar, hutang tak boleh bayar ni. Dapat bendera putih ni, macam mana? Makanan pun ada, duit api tak bayar, duit kereta tak bayar, hutang pun ada banyak macam ni, hutang rumah, sewa bulan. Ada tu orang-orang yang tolong bayarkan. Tak boleh pergi ngajar dah masjid surau apa ni, duit orang bagi salur gini-gini. Ada orang susah, insiden, yang ni sakit, yang ni perlukan bantuan kecemasan, bantuan perubatan, macam-macam keliling kita ni. Orang yang sempurna ni, orang beriman ni, dia menunaikan hukukul ibad dia. Dia bukan nak kumpul harta benda untuk kesenangan dia, bahkan harta benda yang ada pada dia untuk apa? Dia nak bagi hukukul ibad ni. Apa dia? Lisaidi wal mahrum. Pada orang yang meminta lah Tuhan, yang tak minta pun dia akan bagi apa yang sepatutnya yang kena bagi. Dan orang ni pula sedia maklum ni orang susah. Jangan anjurkan supaya berhutang dengan alung. Jangan anjurkan supaya makin banyak hutang. Jangan anjurkan buat amalan riba. Gila ke apa ni? Tu kata ada agama ke tak ada agama? Pelik lah. Patutnya dah kena bala macam ni. Patutnya macam mana? Sedar dah hutang pun berhentikan hutang. Riba berhenti riba. Tutup bebel riba ni. Patutnya kaedah kita macam tu. Ni saya sebut kaedah apa ni? Ni kaedah agama lah. Ni kaedah Islam lah. Bukan dah susah. Konon nak beri prihatin, ingat nak beri bantuan, nak bagi-bagi sesungguh. Rupanya kata dia, permohonan tu naklah menandatangani perjanjian, bayaran macam ni. Lebih teruk pada alung lagi. Astagfirullah. Pelak tu. Ni apa benda ni? Agama apa yang ditunjuk ni? Agama setan, agama babi. Saya tak ada bahasa saya nak sebut lah. Ini ajaran Islam. Macam ni, kau bilang kau orang Islam, aku bukan nafikan Islam kau tu. Tapi macam ni kau ajaran Islam. Mana dia ulama-ulama yang besar-besar yang nama Tok Guru tu mana? Saja bubuh gitu kan. Mana dia? Kau tak bersuara pun. Kau duduk dalam kerajaan. Kau takkan cakap macam-macam aku cakap. Aja geram kan. Tak tahu saya jadi geram. Balik ni saya jadi geram ke mana kan. Pasal saya tengok suasana keliling tu. Kan? Tambah duduk dengar solo buyur tikung tu. Saya sakit hati tak habis kan. Kat sini siapa azan solo buyur tikung saya lastik. Kalau ada depan mata saya sepak lah. Selalu view tikung. Orang buat pasal. Nak sebut tak mana ni? Yang walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'idi wal mahrum. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tu isyarat Quran tu. Banyak cerita. Nak sebut, ni prinsip agama kita ni. Sebahagian daripada harta yang ada, yang disimpan, tak ada lah pula. Zalim pula. Jangan simpan satu sen pun. Pula tu, semua gaji kena potong. Siapa? Sampai menghilangkan hak-hak yang sepatutnya dia dapat. Ambil buat dosa komunis pula. Kerja banyak-banyak pun, gaji boleh bagi banyak ni ya. Kerja hebat-hebat pun bagi gaji banyak ni ya. Tu dasar komunis pula. Yang mana pula? Masing-masing hak masing-masing apa yang kena bagi. Tapi jangan dengan sebab harta benda yang kau dapat tu, engkau nak membesarkan poket engkau, besarkan perut engkau, kau lupa pada orang-orang yang meminta-minta yang tak dapat pendapatan ni. Ada keliling kita, ada orang makin senang, ada orang makin susah, ada. Jadi kaedah diajar dengan prinsip zakat ni, prinsip Islam ni apa? Yang senang tolong orang susah. Itu prinsip dia. Sama ada tolong ni, ada tolong yang memang wajib, yang ni atas nama zakat. Tu kalau tak nama zakat pun ada wajib atas nama infak. Macam-macam bahasa lah diguna tu. Buat apa ni? Nak tolong pada orang yang susah dan memerlukan. Satu kena prihatin dan tu. Macam mana pun syariat semua batas-batas dia. Kena mengaji lah, nak bagi-bagi tu, nak bagi macam mana, orang macam mana, sifat macam mana, ciri macam mana. Jangan ada benda yang kewajipan besar ada, semayang ada, menuntut ilmu ada. Yang tu tak buat langsung,
duk gaduh infak. Masalah agak ni. Memang duk berniaga kan, duk sedekah. Berniaga duk sedekah, semayang tak buat. Oh, kacau agak tu pun. Masalah agak tu pun agama apa yang kau buat ni? Memang dia agama Islam. Macam ni ke cara beragama yang betul? Ni sebab tolong orang bagus dah, sedekah. Saya sebut sedekah tu pasal orang berniaga lah khas je kan. Dia orang ni memang antara satu perangai yang sangat baik, sedekah dia orang. RM5.50 sudah Zat, setengah tu tak apalah. Oh, kita tak sedekah gitu. Bayang nak 100 pelanggan macam mana? Sekupang, 2 kupang tak apalah, kira RM5, 3 kupang, 3 kupang tak apa, RM5 sudah. Siling-siling tu tak payah lah. Kalau 100 orang, sedekah tu, mayang tidak. Masalah tu, rukun Islam Zakat pun rukun, tapi sedekah tak rukun. Tapi semayang rukun. Macam mana boleh semayang tak beli sedekah ni? Oh, sedekah. Oh, pantang bukit, sedekah lah ke? Pantang orang minta tabung, bagi. Tapi semayang tak boleh. Tauhid tak ada. Ke Allah tak ingat langsung. Memang tu dia tak rugi kita sedekah ni. Kan? Tak ada jadi apa-apa kedananya sedekah. Tapi ke Allah tak ingat langsung. Dan tak tahu pun bahawasanya duit atau benda yang dia dapat dengan sebab dia sedekah tu, Allah yang beri. Tak sedar pun ke Allah. Kacau ni. Masalah ni buat tauhid ni. Ni bukan ajaran Islam macam ni. Tak kena gaya. Na'udzubillah. Nanti yang kata kena belajar. Kena belajar, mesti belajar daripada orang yang ahli dalam bab-bab mengenal Allah ni. Dia betul-betul ahlullah. Bawa kita supaya betul atas jalan prinsip ini, jalan Allah Ta'ala. Nak cerita apa ni? Rukun Islam. Seterusnya, bukan saja hubungan dia dengan hukukillah, tapi ada hukukil ibadat. Antaranya apa? Zakat. Antaranya infak, sedekah. Jadi ada orang yang sa'il, ada yang mahrum. Ada orang jadi nafi pun dinafikan daripada dia, hak-hak dia untuk dapat bantuan. Ada. Yang kata bagi bantuan apa? Bagi bantuan handset. Bagi bantuan kena macam ni. Rupanya bukan bantuan, nak bagi mampus lagi. Nak kayakan lagi puak-puak tertentu. Hubungkan pula dengan agensi-agensi yang macam ni untuk agensi itu makin kaya. Dia dapat berapa persen tak tahulah. Pula. Ya, saya kena cakap agak macam tu. Saya pun nak dapat mata kita lah tu. Ya Allah, ampunkanlah kami. Dia kata tak sedar-sedar. Dia ibarat macam seorang suami lah. Dahaka dah dengan suami ni. Keluar rumah tak iri yang ni lah, buat perangai rumah tak kemas. Tempat tidur pun tak berlipat. Contoh gitu kan. Gini. Suami ni tak balik seminggu. Itulah itu. Duit pun disempitkan sikit. Contoh, tak bagi duit belanja. Gini. Isteri tu buat dono, buat tak tahu je. Buat tak tahu je. Dia tak tahu sebenarnya suami tu marahkan dia. Suami tak suka kat dia. Dia buat ada je. Sikit bandingan itu untuk mudah faham. Ni Allah Ta'ala bagi satu ni. Apa dia? Tak sedar ke Allah Ta'ala nak murka kita ni sebenarnya? Bila murka ni tak ada jalan balik. Kena sedar apa dia dosa, kena sedar apa dia maksiat. Maksiat zahir ada, maksiat batin ada, wahabi, bengong, bodoh, sesat, apa hiburan, game, apa semua banyak benda lalai ni. Mula tu keluar fatwa merepet, habis benda tak zakat, kena zakat, benda zakat tak kena zakat, yang riba, makin banyak. Hutang, bunuh diri, kelepuk. Weh, bengong, tak kerti apa-apa lagi ke? Tak faham ke? Kena balik ikut hukum Islam ni. Hubung-hubungnya makin dihalang pula. Makin tak boleh masjid, madrasah tak boleh buka. Tak habis, tak boleh. Kilang boleh lah. Kilang-kilang Arab lah tu. Astagfirullah. Banyak taubat lah weh. Taubat lah weh.
Atau khas disebut ni zakat. Bagi betul zakat ni pada harta yang wajib zakat. Dan zakat pula, ramai orang kita yang memang bayar zakat. Dan satu kewajipan pula, orang yang kutip zakat ni, kau bagilah zakat pada orang betul-betul buat zakat. Orang yang sepatutnya terima zakat, agihkan mengikut sepatutnya yang dia agihkan zakat. Bukan kau takbir bagi buat tinggi bangunan zakat, buat projek-projek zakat. Tak betul. Mana ada projek zakat? Duit zakat bukan buat projek. Habis 38 juta buat apa? Buat projek ternakan untuk mu'allaf. 38 juta habis. Buat apa? Buat kolam ikan. Habis-habis ikan punya benih pun mampu, air pun tak sesuai, sumber air gini. 38 juta apa gitu buang duit zakat. 38 juta ni kalau bagi kat 38 orang, seorang juta, jutawan 38 orang tu. 38 juta tu kan bukan 38 rupiah. Ni kita tak payah 38 juta. Kita saja kita kecil-kecil sikit angka tu kan. Pasal apa? Adalah maklumat kita terima tu kan. 38 juta buat kolam ikan. Duit zakat. Perak ni kan. Lain. Ya Allah. Habis kalau macam tu lah rupa pentadbiran hancur. Padan tak labuh bala. Kepala otak tak betul. Allah. Tu pun tak sedar diri, kepala otak tak betul. Lagi antara benda besar dalam Islam apa dia? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Itu kalau tak Ramadan, yang tak puasa ni, kena puasa juga. Puasa pun ada puasa apa? Puasa yang sedia, jangan makan, minum bersama dengan isteri yang boleh batal puasa apa tu. Satu hal, puasa zahir, puasa batin. Satu hal. Puasa daripada benda-benda larangan Allah Ta'ala. Puasa jasad tu, puasa qalbi lagi. Jangan puasa apa? Puasakan hati ni daripada bergantung selain pada Allah Ta'ala. Tu fardu tu puasa tu. Puasa jangan ada langsung minat-minat pada benda-benda yang diharam oleh Allah Ta'ala. Tu pun kena puasa je. Itu pun ajaran Islam. Bahkan itulah matlamat puasa zahir kita yang tak makan tak minum tu. Bukan tak makan tak minum tu atas nak jaga kesihatan semata-mata, kan? Kita punya matlamat ni atas syariat agama Islam ni ke mana? Kita punya besar dia punya hala tuju dia siapa? Allah. Bukan hala dia kesihatan. Itu istilahnya benda-benda yang kalau ikut tak pandang pun tak apa. Puasa ni dapat kesihatan, puasa dapat diet, puasa dapat jimat belanja, puasa dapat ekonomi, puasa dapat ni. Itu bukan matlamat besar puasa. Puasa ni besar. Isyarat Quran, la'allakum tattaqun. Taqwa ni kunci dia apa? Allah. Kunci dia apa? Iman. Kunci dia apa? Rasulullah. Untuk kita jadikan pedoman. Dan bila pun hati ni sentiasa ingat ke Allah Ta'ala untuk apa-apa kes, hatta minta bantuan. Orang baru betul perjalanan hidup. Besar pelajaran kita, tuan-tuan nak belajar. Saya baru syarah apa? Baru basic ni ajaran Islam ni. Inilah Islam. Inilah Islam, berserah diri ke Allah Ta'ala. Inilah hidup bermatlamat ke Allah Ta'ala. Allah tu maksud kita. La ilaha illallah anta maksudi. Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi. Faham? Ya Allah, engkau lah maksud aku apa? Engkau lah hala tuju aku. Engkau lah tawajuh aku. Apa aku buat pun tiada lain untukmu, 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 untukmu. Kahwin untukmu, makan untukmu, rehat untukmu, tidur untukmu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Meniaga untukmu. Kalau rugi pun nak balik kamu. Untung pun untukmu. Kaya pun untukmu. Tolong orang pun untukmu, untukmu. La ilaha illallah. Mesti balik. Lagi apa lagi rukun Islam? Mengerja haji.
Kerja haji pun untukmu, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Buat apa tu? Makin boleh buat pengorbanan untuk agama, keluar kan, bukan sikit belanja tu, bukan zakat, bukan infak, apa, habiskan harta untuk sama ada haji umrah. Haji umrah yang wajib, itu haji umrah yang sunat saja. Ya, haji umrah yang sunat, umrah yang sunat. Keluarkan duit belanja kita untuk kita buat ibadat. Kalau perhati sikit, antara tolong orang susah dengan pergi buat umrah, mana susah? Hukukul ibad ni tu. Manusia yang banyak duk terlapar dengan apa kebuluran ni, kita duit banyak boleh pergi umrah setiap minggu. Macam mana? Tolong orang susah ke pergi umrah? Ada yang umrah berulang alik macam lenggung pergi gerik kan. Minggu ni pergi, minggu ni balik, minggu ni pergi, minggu balik, minggu ni pergi, minggu balik, minggu pergi, minggu balik. Sebulan tu 3-4 kali ulang alik ya. Tambah duk jadi apa, mutawif lah apalah kan. Seminggu, sebulan tu 3-4 kali ulang alik, ulang alik, ulang alik, ulang alik, ulang alik, ulang alik. Ulang alik, ulang alik, ulang alik. Besar itu bukan pergi Mekah, Madinah apa satu hal tu lah. Buat atas nama umrah tu umrah lah. Matlamat dia apa? Allah. Tetap ilahi anta maksudi. Kau lah hala tuju ku, kau lah tempat tawajuh ku, apa pun niat ke Allah. Tambah makin dekat dengan tempat-tempat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Boleh nampak tempat kiblat kita duduk beradab gini-gini. Tu pun kalau tak faham, walaupun duduk tempat istimewa macam tu, tak ada apa. Bahkan jatuh cinta ke makhluk umpamanya. Oh, ini banyak menyimpang ajaran Islam ni. Na'udzubillah. Macam mana pun mengejar haji sedia maklum. Dan haji pun ada pelajaran haji. Zakat ada pelajaran zakat. Ramadan ada pelajaran Ramadan. Haji ada pelajaran haji yang nak kena belajar. Dan sedia maklum memang semua arahan syariat ni dia ada kait macam ni. Khasnya selalu sebut bab haji lah. Atas orang yang kuasa kepadanya, kepada haji itu akan jalan. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa ada keupayaan untuk ke sana. Jadi faham tu, siapa hilang upaya ke sana macam mana? Tak payah pergi. Lepas tu bila hilang upaya tu, ada orang tanya gini, boleh tak ustaz kita hutang untuk pergi buat haji boleh? Tak disuruh berhutang untuk pergi buat haji. Tapi disuruh bergolok bergadai berhutang untuk pergi mengaji. Tahu. Biar bergadai tanah untuk pergi mengaji, bukan untuk masuk universiti kan. Sorry sikit saya punya bahasa-bahasa tu ya. Bergolok bergadai, jual tanah apa semua, harta benda apa, untuk apa? Untuk mengaji. Mengaji besar kali apa? La ilaha illallah. Itu jual tanah. Jual tanah takkan masuk universiti, silap jadi Wahabi. Tak mau. Kalau saya tu. Satu nak pergi haji ni bagi siapa yang ada kuasa untuk jalan ke sana. Jadi siapa yang tak kuasa, tak ada kemampuan, tak adalah wajib haji. Pelajaran kena senangnya. Tu pun ramai orang tanya, ustaz, mak saya kena tak pergi buat haji? Kena buat haji tak untuk dia? Siapa? Adalah duit dia meninggal ni, adalah duit simpanan dia macam ni, macam ni, macam ni. Wajibkan saya buat haji untuk dia. Ada soalan mudah kan? Yang tu pun tak tahu, ramai orang tak tahu. Soalan dia macam ni je. Masa dia hidup dulu, kalau takat duit simpanan macam tu, wajib tak ada pergi haji? Tak wajib, tak tahu. Duit tak ada. Tak cukup tu kata tu. Kalau tak cukup, maksudnya tak wajib haji. Itu bila dia mati, wajib tak buatkan haji untuk dia? Faham soalan? Wajib tak? Tentulah tak wajib. Pasal apa? Nak tengok dia wajib tak wajib tu, di atas dia hidup tu. Tuntutan haji tu ada tak kat dia? Kalau ada, ada. Tak ada, tak ada. Jadi kalau ada, baru ada wajib untuk buatkan haji daripada harta pusaka tu. Tolak dulu. Untuk padahal haji dia. Sama ada waris dia buat atau orang lain upahkan untuk dia buat. Sikit nak bagi kenal mana prioriti besar.
nak beri keutamaan tu. Dan mana jadi wajib tak wajib tu. Kalau ada kelebihan, duit banyak, nak buat juga untuk mak ayah, untuk buat haji, sila. Kalau buat untuk mak ayah, untuk buat korban, tak payah. Korban untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Melainkan dia telah wasiat. Kalau nak buat, misalnya kata dia, tahun depan ni kalau tak ada COVID, aku nak korban. Jadi dia tak meninggal. Dia tinggal wasiat pula, suruh ni kalau aku tak sampai, tak sempat, korban kamu buatlah untuk aku ya. Dia hidup, masa hidup ada macam tu. Nazar pula, bersumpah pula. Dia wasiat pula, contoh, wajib buat untuk dia. Tapi kalau dia dah mati, tak payah. Korban bukan untuk kita buat ibadat, hadiah pada orang mati, bukan. Korban adalah untuk orang hidup yang setiap ahli keluarga dituntut untuk membuat satu korban. Sama ada suami, isteri, anak, boleh. Tak kira siapa yang buat dalam rumah. Kalau isteri itu dia banyak, isteri yang buat, nak bubuh nama siapa? Nama isteri lah, ada nama isteri yang buat korban. Takkan nama isteri buat korban buat nama bini. Nama tok lelaki. Tapi duit bini. Itu korban belah otak apa tu. Boleh je kalau nak buah nama. Sikit bab ni. Yang ni pun ada orang tanya ni, apa dia? Ustaz, ada orang kata kalau bubuh nama suami dapat hukum pahala satu rumah buat, kata dia. Kalau bubuh nama bini dapat kat bini saja. Oh pula. Siapa dia ajar kita? Kaedah kita, dia buat korban ni dia sunat kifayah bagi satu isi rumah. Sunat kifayah macam mana kita belajar bab salam, sunat fardu, jawab salam fardu kifayah. Tapi kalau memberi salam, kita ramai, nak bagi salam pada satu orang ataupun satu kumpulan, kita pun ramai, sunat kifayah. Ada sunat kifayah. Jadi bab korban ni dia sunat kifayah bagi satu ahli keluarga. Bapa tak ada duit, mak tak ada duit, anak yang duduk masih dalam serumah, bujang lagi tak kahwin lagi misalnya, dia yang buat korbannya tu. Dia buat korbannya tu maksudnya satu isi rumah tu dari si tuntutan, dia telah melepaskan hukum sunat tuntutan untuk berkorban bagi setiap isi rumah. Nisbah pahala dia lah. Tapi di atas tu dia sunat kifayah, mana-mana sama ada suami ke buat, isteri ke buat, anak ke buat, yang dalam serumah tu, dia mengangkatkan sunat kifayah daripada orang lain. Macam mana kita faham bila masjid ni ada jemaah melepaskan fardu kifayah atas orang lain, atas yang kata dia adalah fardu. Jadi maksudnya ada sebahagian yang buat tu terlepas pada hak lain. Jadi seolah-olah macam hak lain pun melaksanakan dia. Adalah istilah macam tu. Tapi ada orang silap faham, dia kata kalau buah nama bini dapat bini seorang je. Dapat kaya suami baru dapat untuk hukum keluarga. Itu yang kata mengaji ambil daripada ahli, daripada orang yang pakar dalam bab tu. Cuma malam ni lah. Carilah, saya bagi nasihat aja kan. Carilah Tok Guru betul-betul yang betul-betul mana ni Tok Guru. Astagfirullah. Baik, bab haji. Jadi bab haji ada syarat baru wajib. Puasa pun ada syarat baru wajib. Cuma haji bila tak cukup syarat tak wajib, tak ada apa-apa, tak ada kena bayar apa-apa. Puasa memang umumnya semua wajib. Bila ada benda yang menyebabkan tak boleh puasa, okey, tak adalah berdosa pasal ada halangan, tapi kena qada. Dia ada tahap macam tu. Beza dia macam tu dengan haji. Haji tak mampu macam mana? Tak ada qada haji mana ada. Bahkan dah mati pun tak kena cabut harta untuk pergi haji siapa? Masa dia hidup dulu tak wajib. Tak wajib siapa? Ada benda yang menyebabkan tak wajib ke dia pasal belanja dia tak cukup. Bila belanja tak cukup, tak wajib atas dia haji, kena qada tak? Kena kalau dia mati kalau kena buat tak haji untuk dia. Tak ada lah. Tapi puasa macam mana? Kau beranak, kau menyusu, kau musafir, kau sakit, tak boleh puasa, macam mana? Wajib qada. Wajib qada. Itu tang puasa. Zakat apa? Wajib qada. Patutnya petekah kena bayar zakat harta yang patutnya kena bayar. Habis-habis tak bayar. Macam mana? Memang ada syarat untuk kena bayar. Ada haul, ada nisab. Kalau ternakan macam ni, apa ni jenis-jenis kena zakat macam ni.
Jadi kalau tak sampai nisab, tak ada lah, tak kena apa-apa. Dia tak ada istilah denda penalti apa, tak ada. Tak ada. Tapi kalau wajib, bila wajib kena bayar, kena bayar. Tu yang kena ngaji satu-satu bab khas. Puasa bab puasa, zakat bab zakat, ya. Bab belanja bab infak tu hal. Lepas tu bab solat pula. Solat memang wajib. Asal tak sembahyang berdosa. Kena besar jaga sembahyang tu. Melainkan kalau ada sebab pula menghalang sembahyang, mai haid, mai nifas, mana boleh sembahyang, masa tu baru boleh tinggal sembahyang. Dan sembahyang tak ada qada. Sebab haid, mai nifas. Satu orang tanya, sembahyang kalau haid mai nifas boleh sembahyang tak? Haid nifas jangan kata sembahyang. Ambil sembahyang tak boleh. Kalau ambil sembahyang sah tak? Nak sah apa? Ambil sembahyang bawah yang keluar tu apa dia? Kalau ambil sembahyang tapi kencing nak keluar, sah tak? Ambil uduk ni tapi kencing, nak kencing. Budak-budak kan bunyi itu, bunyi itu sana. Keluar kencing. Tapi ambil air sembahyang ni sah. Kalau ambil air sembahyang sedangkan duk syu faham syu kan? Duk kencing, sah tak? Tak sah. Ni ambil air sembahyang tapi haid duk keluar. Sah tak? Ada orang bengong kata boleh. Alah, bengong. Hak mengaji cakap ni. Kata apa? Ustaz ni. Kita dah biasa buat ibadat dengan ambil uduk, bayar haid pun ambil ibadat juga, ambil uduk juga. Bengong. Ambil uduk, kau kena kencing pun tak sah, tambah keluar haid. Gila babak ni. Tambah pula kau semayang. Baca Quran. Bengong di atas bengong. Zaman dah ni jangan. Pelik-pelik tu semua. Kita akan jumpa jadi masalah itu. Bab agama ni dia bukan agama mengikut agama Islam yang dicariatkan oleh Allah Ta'ala kat kita ni melalui Nabi Muhammad SAW ni. Dia tak agama yang tulen original yang betul-betul lah kita dah. Tak tulen lah. Macam mana kalau orang lelaki dia tak lelaki tulen lah, jadi sajad lah. Agama pun jadi agama sajad lah. Istilah sajad tu maksudnya tak tulen lah. Tak tulen macam apa? Buang. Benda yang tak suruh dibuang. Benda yang tak sepatutnya ada, dia ada kat dia. Tak lagi besar. Beliak dia buang. Ya Allah, waduh. Saya bunyi itu sikit. Sembayang ni tak pergi. Tapi zakat pendapatan dia suruh bayar. Wadah, ni badan. Astaga. Baik. Maka tiada wajib pergi haji. Jadi di atas syarat khasnya dia nak sebut bab haji tu. Maka tak wajib pergi haji atau orang yang tiada kuasa pada haisi seperti tiada ada belanja. Tak ada duit, tak wajib. Jadi kalau mati macam mana? Tak wajib lah, wajib untuk dia. Masih hidup memang tak wajib. Tak ada belanja. Termasuk tak ada belanja ni apa? Tak ada mahram. Daftar dengan suami meninggal, kena edah lah tu. Mana boleh keluar rumah. Tak wajib Melainkan apa? Daftar dengan suami. Tu kena panggil dah pun. Habis tu kena edah pun, memang tak boleh keluar rumah, tak boleh pergi haji. Tapi katalah ditakdirkan meninggal awal, habis edah dah dan lagi nak pergi haji. Bila kahwin suami baru? Boleh. Contoh. Ada pun ada mahram adik-beradik. Boleh pergi. Siapa? Tak ada halangan pasal selamat perjalanan. Khasnya sebut kepada orang perempuan. Orang lelaki dia tak syarat ni, tapi tetap antara syarat dia selamat perjalanan. Jangan ada penyamun di jalan. Tengok dia sebut. Jadi antara yang menyebabkan tak jadi tak wajib ni, tak ada belanja, tak ada mahram lagi. Ataupun kata dia
Tak kuasa ni tak kuasa pada maknawi, bukan pada hissi. Kalau hissi tu maksudnya boleh lihat dengan panca indera, tak ada duit, apa kaki patah, lumpuh, tak boleh naik kapal terbang, ataupun dia tersilap di bubuh vaksin AstraZeneca tu, jernih lebih kurang berapa jam, dia akan jadi pembekuan darah. Pasal naik di atas tekanan udara macam ni. Ni orang buat vaksin tu yang cakap tu. Tak boleh naik kapal terbang dalam tempoh sekian macam ni. Tak bagi naik kapal terbang kalau ada suntik Zeneca tu. AstraZeneca tu. Maklumat satu lah, yang tu pun doktor yang kata, saya pun baca maklumat itulah. Macam mana? Terhalang nak pergi. Cucuk vaksin ni. Tambah pula kata dia, cucuk vaksin tu makan nasi pun tak boleh. Mampu lah kau. Contoh. Saya nak sebut ada isu keliling macam kan. Dia nak ancam kita macam mana? Ambil. Tak masuk redak, tak boleh masuk masjid. Kena cucuk dua-dua boleh masuk. Lain tu setan tu. Antara tak kuasa pada maknawi pula macam mana? Seperti ambil cukai. Antara sebab tak wajib haji, ambil cukai. Pasal apa ambil cukai tadi tak wajib? Pasal istilahnya tak aman perjalanan. Kenapa tak aman perjalanan? Pasal dalam perjalanan memang kena samun. Tak ada mana, ada penyamun dah start lah ni. Kita kan lalu ikut ada lanun-lanun. Ni tak payah lanun, ni pegawai tu hormat. Yang samun, apa dia? Dia bagi kena cukai. Kena cukai. Cukai Wahabi satu hal, cukai pemerintah satu hal. Kalau memang kena bayar, tak jadi wajib haji. Tak jadi wajib. Satu hal itu saya sebut kan, kalau Tok Guru Haji Cik ni, dia memang kalau buat haji, mesti dia ceritanya tu. Dia cerita apa? Tambah masalah rukun haji ni, tak wajib kalau ada cukai. Jadi cukai pun kita dah belajar, cukai dalam bab ajaran agama kita, bukan? Tak ada istilah cukai dalam Islam. Dalam Islam cukai ni tak ada pasal. Istilah cukai ni mengenakan bayaran-bayaran, sesuatu bayaran di atas sesuatu keadaan yang tertentu. Keadaan macam ni, kondisi macam ni, kena bayar apa? Atas nama cukai haram. Jadi kalau kita nak lalu kena bayar cukai. Cukai apa? Satu kepala RM1,000 ke? Satu kepala RM500 ke? Umum bahasa cukai tu macam-macam cukai ada lah. Cukai nak masuk dia satu hari. Itu pula Saudi punya cukai. Malaysia punya cukai pula kena cukai lah. Ni daftar tabung haji kena macam ni. Asalnya tak kena bayar. Lepas tu dengan sebab tu kena bayar. Istilahnya tak selamat. Hukum tak kuasa. Hukum tak kuasa pada maknawi. Pasal apa? Pasal tak selamat perjalanan untuk buat haji tersebut. Gugur balik buat haji. Khas nak sebut cukai. Memang ada cukai ke? Memang ada. Kalau dulu kalau invoice yang ada, dia panggil cukai Wahabi. Itu dia. Perbelanjaan apa. Cuma zaman lah ni, detail perbelanjaan tu dia tak bagi lah kan. Kalau dulu bagi. Ingat kalau almarhum Tuan Guru Haji Cik lah, dia simpan invoice dia pergi Mekah, yang naik kapal dia, yang naik kapal terbang. Kalau dulu dia keluar invoice, dalam banyak-banyak tu dia tulis cukai Wahabi RM500. Dia jual. Wahabi ambil cukai tau. Masuk pergi dia. Memang ambil cukai. Dia istilah cukai ni, dia memang sistem antarabangsa. Dia buat satu sistem yang dipanggil cukai levy. Istilahnya nak bayar dapat visa. Hanya itulah bahasa dia. Nak masuk negeri orang kena ambil visa kan. Ada negeri yang dia tak perlu visa, ada negeri ada visa. Ini mana ada kerjasama politik apa-apa macam itulah. Tapi umumnya nak pergi mana-mana pun dalam negara yang lain ni, dia mesti ada permohonan visa dulu. Visa kena bayar. Saya pergi India orang kena bayar. Dulu 300 lebih. Ini sekarang 500 lebih.
Tengoklah tapi sabar. Pasal nak mengaji, hukum perjalanan tak selamat tu. Tapi tak ada tempat dah nak mengaji melanggar kena macam tu, macam mana? Bayar apilah samun tu. Pasal nak pergi mengaji. Tapi antara pergi mengaji dengan pergi haji tak nak. Pergi haji kalau nak bayar ni kena samun, tak wajib haji balik. Tak wajib pergi. Nak pergi juga hanya pasal menuntut ilmu. Kalau tak ada dah orang lain ajar, tetap fardu ain, mana bayar. Tak tanggal hukum. Satu kena bayar cukai pun cukai lah. Masuk. Mengaji fardu ain. Tapi kalau yang bukan fardu ain, kalau sekarang nak sebut haji macam mana? Haji ada cukai, tak wajib. Balik. Tak pergi tak berdosa. Mati walaupun duit ada juta-juta bilion-bilion, ada cukai tak nak keluar dari Malaysia? Ada, tak wajib haji. Kena tolak duit haji tak? Tak payah. Nak pergi faham situ, fikah lah. Itu lah. Buat cukai. Togo ni kalau buat cukai, dia syarah. Baru kita kenal cukai tu apa. Dan dia kata, jikalau cukai itu sedikit sahaja sekalipun. Sikit tu apa? RM1. Nak masuk Arab Saudi minta likuli wahid rial. Setiap orang $1 aja. Apa dia? Cukai levy tax. Walaupun RM1 je. Tak wajib buat haji. Maksudnya apa? Tak amal perjalanan. Istilahnya ada penyamun. Siap. Jadi sekalipun menyentuh, maka tiada wajib haji. Rukun Islam macam ni lah. Sekali lalu, syahadah, salat, zakat, 3, puasa, haji. Bila kata haji, ada panjang dia. Haji dan umrah mesti. Sama ada haji semata-mata tak ada umrah. Yang tu ialah haji umrah yang wajib semua hidup sekali. Itu pun dengan syarat. Siap. Allah. Jadi yang ni 5 ni ada termasuk dalam rukun Islam satu hal. Dia rukun. Dia bukan makna rukun satu hal, tapi atas nak sebut kata bila dia ialah benda besar. Apa saya nak sebut tadi? Dia memang rukun. Dia ialah benda-benda besar. Dia syiar paling besar dalam agama Islam. Dia jaga besar lah. Cuma atas sunan tertib pun paling besar mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Susah kali. Dah asyhadu macam mana lagi asyhadu ni? Ilmu tentang asyhadu. Apa yang sepatutnya kena bagi satu rangsangan padu untuk memulihkan asyhadu an la ilaha illallah. Mungkin rangsangan padu pulih ekonomi besar ni. Rangsangan padu untuk pulih asyhadu an la ilaha illallah. Itu sekali lalu. Pasal dia paling besar. Banding dengan semayang, dengan puasa, zakat, haji. La ilaha illallah. Paling besar sekali. Paling besar sekali. Ada pun mengaku mahu. Situ dulu. Soal. Ada. Orang yang memang wajib kena bayar, memang dia kena bayar. Dan tak dia lupa. Puasa kali yang COVID menetapah. Fikir-fikir. Hari ni, tahun ni tak payah bertugas lagi. Macam mana? Wajib. Cuma dobit dia. Masa raya tu dia kena bayar tak kena bayar? Ada duit tu.
Malam raya tu dengan siang raya tu ada tak duit nak bayar betul? Oh, ya ada lah ustaz weh. RM7 apa? Dia kata. Tu wajib bayar. Ya. Untuk yang ni apa? Istilahnya qada. Qada kan yang sepatutnya dia kena bayar. Dia pun memang mampu bayar. Nama qada. Jadi bayar. Beli segantang untuk orang kalau ramai-ramai yang dia tak bayar gitu. Dan tak kalau atas pejabat agama nak pergi pejabat agama kan. Pejabat agama dah pelik lagi. Apa dia? Bayar apa? Bayar berterah. Ni bukan Ramadan cik. Ini dah satu kaedah ni. Macam pasal lah. Ini pindah terah qada kata dia. Hari tu lupa. Tu kan kami resit tak ada lah cik. Resit ada bulan puasa lah. Kan? Untuk pejabat agama kadang cerdik terajak macam tu kan. Pengurusan kan. Oh. Mulai kat sebut lah. Itulah dari segi kaedah, ya. Maksudnya baru teringat bayar pasal dobit dia situ lah. Malam raya dan siang raya tu ada tak belanja? Ada lah wajib ya. Kalau tak ada, tak ada. Pasal tak wajib ada dia, macam mana tak ada skor nisab. Siap. Lain? Kalau dah memang sampai tahap dia tak boleh nak sujud, sujud tu asal rukun daripada solat kan. Dah tak boleh nak sujud, bukan saja tak masalah nak sujud nak solat, dia rukun. Nak berak pun tak boleh duduk, tak boleh duduk cakung, dia kena cari tanah duduk, memang tak boleh. Makan pun dia tak boleh duduk bawah lah. Dia tak boleh duduk bawah lah. Duduk atas kursi lah. Tidur pun tak duduk bawah lah. Tidur pun kena katil duduk macam ni. Dia esok punggung dia keropok macam tu. Dia tak boleh kepak lah kaki. Kalau dah sampai tahap macam tu, memang semayang takat mana yang dia boleh lah. Tapi kalau bini dia pun dia boleh pakai lagi, bini dia boleh pakai. Tak faham sudah? Tak. Tapi nak turun tu. Tu kata kalau bini dia boleh pakai lagi, semayang wajib turun. Saya tanya dobit itu lah. Tu saya kata itu. Ada orang bini dia boleh pakai tapi semayang atas kursi. Itulah saya nak sebut tu lah. Nak sebut kaedah tu. Dia atas prinsip macam tu lah. Kalau memang dah kaki jeng kering, dah keras, tak boleh lah, sakit menderita sama meleleh-leleh mata, mofi lah contoh kan. Tu teruk sangat lah kalau meleleh mata. Untuk sujud tu memang tak boleh. Jadi memang tak, dia akan gugur lah sujud tu. Saya sebut umum macam tu lah kan. Ada bab-bab khas, ada benda saya pernah ajar apa bab ni. Tapi jangan sampai macam ni. Pergi Tesco boleh, bini boleh pakai, tapi semayang duduk atas kursi buat muka itu tak kena. Kaya dulu saya jawab itu. Ya ni soalan ni jawab kontroversi sikit. Tapi dengar nak sebut kaedah ulama kita ajar dah. Nak masuk tak dibenarkan untuk haji umrah melainkan kena cucuk vaksin dulu. Adakah hukum aman tak aman perjalanan? Cucuk vaksin ni sakit tak? Sikit-sikit lah. Jadi tak adalah istilah mencederakan kita. Tu. Cuma bila masuk datang vaksin ni benda halal ke benda haram? Itu ada syubhah macam tu. Kalau memang ada benda haram kau tak wajib.
tak hukum selamat perjalanan. Pasal apa? Pasal syarat untuk pergi buat, dia tengok kena lalu berhenti, cocok, memanglah tak menderita sakit, tapi ada benda haram yang dimasukkan kita, seolah-olah dia tahan. Kau nak pergi mana? Mekah, makan babi dulu. Contohlah, makan babi dulu, macam mana? Ya, tak wajib pergi, tak selamat perjalanan. Tak selamat perjalanan. Kalau sampai tahap macam tu lah, saya bagi contoh dengan misal. Hukum tak selamat perjalanan. Jadi kalau kata bab vaksin tu dia tak sampai tahap macam tu, tidak. Saya bagi contoh tu, kalau vaksin tu ada memang asalnya benda haram, memang asalnya bukan ada darurat keperluan apa pun, tapi dia paksa juga kena ambil, macam mana? Tak boleh pergi. Hatta kalau tak vaksin ni pun, dulu pun ada vaksin dah, mana ada kok apa tu kan. 100 lebih kena bayar tu. Kalau ikut asal wajib tak? Kalau ada babi apa macam mana? Memang itu bunyi-bunyi dulu ada babi-babi tu kan. Yang dia orang pun wajib kan, kerajaan Arab Saudi wajib kan. Malaysia pun tak wajib kan. Dah diwajib, dia bagi cocok belakang-belakang, baru timur-timur bunyi ada babi. Macam mana? Dah cocok dah. Dari segi hukum, kalau ada benda yang haram macam tu, macam mana? Tak wajib buat haji, pasal hukum tak selamat perjalanan. Itu kaedah sebut lama lah. Saya tolong sebut balik ya atas tanya soalan tu. Tu saya jawab. Lain? Dah kalau tak ada lah tempat nak mengaji kita tauhid melanggar kena bayar cukai. Contoh bayar cukai levy tu lah, kena bayar visa macam ni. Okay. Kalau kata tak ada benda, tak ada apa, tak pergi luar tak apa, dalam negeri kita punya banyak ustaz tutup guru macam mana, haram pergi keluar. Kalau tak ada, dia serupa orang perempuan nak pergi ngaji, nak pergi mana? Nak pergi Mesir, contoh lah, gede-gede nak pergi Mesir. Kat sini banyak mengaji tak pergi. Nak ngaji pula, ngaji apa? Ngaji perubatan. Tak payah. Nak ngaji apa? Ngaji kiraat. Tak payah. Ngaji tauhid. Kat sini ada bagu batu ada. Main bagu batu dulu. Tak payah pergi Mesir. Ngaji tak ngaji? Tak ngaji. Yang fardu ain tak mau ngaji, tiba-tiba nak pergi ngaji kiraat. Tak payah. Tak faham tu lah. Itu kot sekali lalu peraturan dia ada yang kena tengok detail tu. Yang kalau ada tak kerti memang kena tanya soalan macam tu lah. Macam ni wajib tak wajib pergi, kena tak kena. Boleh keluar tak boleh keluar. Saya jawab soalan tu. Lain? Zakat berterah tak termasuk dalam rukun Islam. Masuk lah. Umum zakat tu terah lah antaranya. Tu berterah wajib tak wajib? Bangsa wajib. Nisbah yang wajib. Masuk bangsa tu, nisbah tu antaranya berterah. Dan berterah tu bangsa wajib dia apa? Beras, padi, makanan asasi. Tu bangsa yang wajib tu. Okey. Terah masuk dalam rukun Islam. Mesti dia buat wajib. Lain. Bismillah. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin.